Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Teh Ibrahim Channel. Okey, malam ni Teh nak share dengan korang kejadian yang berlaku dekat kawan Teh, yang mana kawan Teh ni seorang doktor. Baru ni kawan Teh terpaksa quarantine disebabkan oleh COVID-19. Dan waktu dia quarantine tu, dia diganggu tapi sebelum tu, bagi korang yang belum lagi subscribe Teh punya YouTube ni, korang boleh subscribe sekarang, okey? Okey, nama kawan Teh ni adalah Dr. Anis. Yang mana kawan Teh ni seorang doktor di sebuah hospital dekat Malaysia ni lah. Cuma Teh tak bagi tahulah hospital mana. Dan kalau korang perasan, COVID sekarang ni memang cepat gila merebak dan senang gila berjangkit. Dan disebabkan itu, Anis ni salah seorang orang yang dijangkiti lah, memandangkan dia orang kata apa, berhadapan dengan pasien-pasien COVID kan. So nak tak nak, elak tak elak, kena juga. Okey, Anis ni ataupun Dr. Anis ni, dia ada keluarga lah, yang mana dekat rumah dia ni ada husband dia dan 2 orang anak dia. Okey, biasanya nurse dengan doktor, biasanya diorang ni ataupun sesiapa sahajalah kerja kat hospital, diorang ada, kata ada rutin untuk check up lah. So Dr. Anis ni sebelum dia nak buat check tu, dia dah ada simptom sikit tau, yang mana dia kerap kali flu ataupun sesama lah, dan sesama dia memang teruk gila. Dan hari tu dia rasa nak buat swab test lah. Okey, bila dia buat swab test, lab call, dia kata Dr. Anis positif. So Dr. Anis, family saya ni pergi swab test juga. So swab test semua ahli keluarga Dr. Anis ni, then result keluar yang semua negatif, tetapi Dr. Anis ataupun Anis seorang je positif. So mana kata Anis ni tak boleh duduk sama-sama lah, kena quarantine. Dan dia pun ambil keputusan untuk quarantine dekat satu tempat ni lah. Okey, tempat tu adalah tempat berbayar ataupun private macam tu lah. So dekat situ dia tak share bilik. Dekat sana dia macam hotel tau. So tempat tu dia boleh nak satu bilik saja ataupun share pun boleh, tapi Anis ni dia minta nak seorang je duduk dalam bilik tu. Dia tak nak ganggu ataupun tak nak share dengan sesiapa. Okey lah. So dia pun hantar Anis ni ke tempat quarantine tu. Okey, dekat sana memang ada nurse, sukarelawan yang akan jaga makan, minum dan semua yang patient COVID tu nak lah. Okey, sampai kat sana dalam pukul 3 petang macam tu, Anis pun buat rutin macam biasalah kan. So waktu malam tu pula, seorang sukarelawan yang menjaga patient-patient COVID tu kat sana, dia bagi tahu waktu-waktu jadual untuk besok lah. Okey, dan sebelum dia tinggalkan Dr. Anis seorang tu, dia kata, "Puan, kalau Puan rasa Puan takut malam ni, Puan boleh ajak mana-mana patient COVID yang rasa kurang simptom, boleh teman Puan, ataupun Puan boleh dapatkan apa-apa bantuan dekat sukarelawan kat luar." So waktu tu Anis macam, untuk apa kan? Okey lah, Anis pun tutup pintu nak tidur lah sebab nak rehat kan. So disebabkan Dr. Anis ataupun Anis ni dah mula rasa simptom-simptom dia, dah mula pening kepala lah macam-macam, dan Anis ni pun macam ambil keputusan untuk tidur lah. Okay, waktu dia tidur tu, dalam pukul 2-3 pagi macam tu, Anis mula rasa kepala dia berat tau. Berat ialah simptom yang orang kata apa, yang pening-pening tu mesti ada lah waktu kena COVID ni. Dan Anis rasa macam tak boleh lah handle diri dia seorang waktu tu, sebabkan waktu tu sebenarnya dia nak kencing. So dia pun perlukan helper lah untuk tolong dia pergi tandas. So waktu tu dia tekan call bell yang ada dekat tepi tu, dan dia call tak ada orang yang datang. Dalam 5 minit jugalah, 5 ke 10 minit jugalah, tapi call ataupun orang kata tekan-tekan tu tak dapat. So dia cuba call menggunakan telefon dekat orang luar, tapi orang luar tu macam tak jawab. Okay, dan waktu tu dia dah orang kata tak tahan dan pergi sendirilah. Okay, waktu dia nak masuk bilik air tu, okay, dia terperasan yang waktu dia nak turun katil tu, dia rasa macam ada orang tepuk kaki dia. Okay, waktu tu Anis macam terperanjat jugalah, siapa yang tepuk kaki aku kan. So Anis ni macam cuba tengok bawah katil lah, dan waktu tu dia tengok ada satu kelibat yang seperti merangkak dan terus hilang. Dan waktu tu Anis dah mula rasa macam tak senang duduk, and then Anis macam biarkan benda tu, dan dia kata malas nak layan dan terus pergi ke bilik air. Dan waktu dia dekat dalam bilik air tu, dia masih lagi terbayang benda yang dia nampak tadi, seperti ada yang merangkak dan terus hilang. Okay, waktu tu Anis macam, apa aku perlu buat kan? So dia ingat balik orang yang ataupun budak yang sukarelawan yang cakap kat dia malam tadi. So Anis pun keluar. Okay, waktu Anis keluar bilik air tu, dia macam tercari lah kan, kawasan bilik ni okey ke tak kan. So waktu tu dia pun mulalah rasa tak sedap hati, dan dia pun duduk balik ke katil. Waktu tu Anis cuba untuk tidur lah, tetapi okay, tak lama lepas tu dia dah mula rasa seperti ada sesuatu yang berjalan dekat dia tau. Ada macam dengan tapak kaki orang berjalan lah. So Anis pun buka mata, dia tengok kiri kanan dia, tak ada orang pun dalam bilik dia. Okay, waktu tu Anis dah rasa macam apa benda ni kan,
tingkat atas bunyi macam tu lah. So Anis pun cuba untuk tidur lagi. Anis tidur tu, tak lama lepas tu, dalam pukul 4 ke 5 macam tu, Anis lagi sekali diganggu oleh seorang jururawat, yang mana jururawat tu ketuk pintu dan terus masuk. Dan waktu tu Anis macam terkapai-kapai macam tu lah, tengok siapa masuk. Tapi waktu tu Anis ni macam orang kata pening kan, so dia macam tengok-tengok macam tu je lah. So dia tengok seorang jururawat datang, termenung kat depan meja ataupun kat depan kaki Anis lah, maksudnya depan katil lah macam tu. Tapi dia tak bercakap. Dan waktu tu Anis ni macam okey lah, sebab tak larat dia pun tertidur. Dan keesokan hari tu dia bangun bila ada satu ketukar pintu yang suruh makan lah. Dan Anis pun tanyalah nurse yang hantar makanan tu. Dia kata semalam masuk bilik saya untuk apa Lepas tu dia orang pelik, pukul berapa last kita datang sini dalam pukul 10, yang mana sukarelawan tu lah yang datang kan. So dia kata tak ada seorang nurse. So Anis ni bagi tahulah semalam dalam pukul, saya tak sure pukul berapa, tapi ada seorang nurse tu, nurse perempuan masuk, and saya tak tahulah dia cakap apa kat saya. Dan saya pun sebab saya tak sihat sangat semalam, saya terus tidur lah, saya tak sedar. Dan waktu tu dia dah mula rasa ada sesuatu tau. Dan dia bagi tahu, saya nak bagi tahu sebab dekat sini tak akan ada sukarelawan ataupun nurse yang akan masuk ke dalam bilik puan untuk check, kecuali waktu nak check tu patient yang akan pergi keluar, faham tak? So waktu tu Anis dah mula rasa siapa yang aku nampak semalam. Okey, tak lama lepas tu Anis pun masuk dalam bilik dan makan dan buat apa yang patut lah. Okey, kat situ memang nurse dan sukarelawan tak akan kacau kita tau. Tak ada observation ataupun check patient, tak ada. Okey, dia hanya ganggu kita waktu makan dan waktu check BP ataupun cek tekanan darah, macam tu je lah. Tapi 2 kali sehari saja. So benda-benda lain hanya makanan ke ataupun apa-apalah, tapi dia letak kat luar pintu, takkan ada sesiapa masuk. Dan waktu tu Anis ni dah mula rasa tak sedap hati lah, dan dia mula sembang ataupun mesej dekat suami dia lah. Tapi suami dia cakap jangan fikir macam-macam sangat suruh Anis ni rehat lah. Okey, malam tu, bila dah malam, dalam pukul 1 macam tu, Anis ni dapati dia ni tak boleh tidur. Mungkin dia seharian dia tidur, so malam tu dia tak boleh tidur. So waktu tu dia dah mulalah rasa agak meracau sikit lah. Dan orang kata apa, simptom-simptom COVID ni bila 2-3 hari tu dia agak teruk sikit lah, sakit tekak lah apa. Dan Anis ni mula tak boleh tidur lah. Dalam pukul 2-3 pagi macam tu, Anis ni memang dia kata cuba untuk tidur tapi tak boleh tidur. Tak lama lepas tu pintu bilik dia ni macam ada orang ketuk banyak kali. Anis ni macam malas nak buka kan, siapa yang kacau kan. Dia kata 2 kali sehari je kalau nurse nak usik dia ke apa kan. Tapi Anis ni nak sedapkan hati lah, dia pun pergi buka pintu. Okay, waktu dia buka pintu tu dia nampak nurse yang dia jumpa semalam tu lah. So tengok macam manusia biasa. So Anis ni tak rasa takut lah. Dan Anis tanyalah nak apa, dan nurse tu bagi tahu, puan nak apa-apa tak? Nak saya teman puan. Dan waktu tu Anis rasa okey juga kan kalau teman saya kan. So Anis pun ajaklah dia masuk. Okey, waktu dia masuk dia sembang lah, sembang macam biasa. Okey, sembang macam biasa. Dia sembang-sembang semua tu. Dalam pukul berapa dia tak sure, Anis ni dikatakan tertidur. Dan waktu dia bangun tu dah pagi, dan dia pun buat rutin macam biasalah. Okey, selama 7 hari Anis dekat sana dan ditemani, dan setiap malam Anis ni ditemani oleh nurse yang tu lah. Okay, hari terakhir yang mana Anis ni boleh discharge, okay, Anis ni tunggu-tunggulah nurse yang selalu teman Anis malam-malam tu. Okay, waktu Anis nak discharge tu, dia tanyalah seorang sukarelawan ataupun orang yang jaga tempat tu lah. Dia kata saya nak jumpa nurse yang saya cakap semalam dan teman saya selama ni. So geng-geng kat sana ni pelik tau. So waktu tu dia macam, Puan jumpa siapa? Sebab malam tak ada orang kat depan ni. Kalau ada pun hanya sukarelawan lelaki saja, perempuan tak ada. Lepas tu dia macam pelik, tak, saya malam-malam nurse tu teman saya. Dan salah seorang daripada geng nurse dan sukarelawan tu bertanya, puan tahu tak apa nama dia? So Anis tu bagi tahulah nama dia Suraya, nurse Suraya. Okey, dan semua terkejut. Dan waktu tu mereka ni macam tak tahu nak cakap apa. Okay, dan dia suruh Anis ni balik ke bilik dan ambil semua barang-barang dulu, lepas tu baru datang balik ke meja discharge lah. Okay, waktu tu Anis pun balik macam biasa lah, balik-balik and letak barang dekat depan meja discharge tu. Dan waktu sebelum dia balik tu, dia bagi tahulah, Puan Anis, saya nak bagi tahu ni, selama Puan Anis dekat sini, sebenarnya tak ada langsung nurse perempuan yang akan jaga dekat site ni waktu malam. Yang ada hanya guide ataupun sukarelawan lelaki sahaja. Kalau diperlukan, barulah diorang call doktor ataupun nurse datang untuk check. Lepas tu meremang gila tau pas tahu kes tu. Waktu tu Anis ni memang orang kata tak boleh terima kenyataan lah bila sukarelawan tu ataupun nurse dekat situ ni cakap macam tu. Tak lama lepas tu dia orang bagi tahu, Puan, apa yang puan nampak, siapa yang puan cakap tu, dia sebenarnya memang Suraya.
Dan dia memang seorang staff nurse sebelum ni. Tapi Suraya tu dah meninggal dekat dalam bilik puan duduk. Kejut gila lah bila diorang cakap macam tu. Dan kalau puan nak tahu, Suraya tu meninggal disebabkan COVID. Okay, disebabkan COVID dan dia tak ready lagi nak meninggal sebenarnya. Dan dia pun mungkin terkejut dia boleh meninggal disebabkan COVID. Macam tak redha lah dengan kepergian dia tu disebabkan COVID. Tapi tak tahulah, wallahualam. Tapi geng-geng yang kat sana bagi tahu sesiapa yang dekat bilik tu, diorang akan ditemani oleh Suraya tu ataupun nurse Suraya yang pernah meninggal dekat dalam bilik tu. Tapi tak apalah, kan ada teman kan. So Anis masa tu dia bagi tahu memang tak boleh terima kenyataan lah. Okay, dia bersama hantu waktu dia berada di tempat tu. Ramai orang yang duduk dalam bilik tu kena perkara yang sama tau. Tapi bagi Teh lah, kalau Teh tak bagi dah atau tak buka dah bilik tu untuk patient-patient lain ataupun customer-customer lain yang quarantine dekat tempat tu. Sebab Teh rasa bahaya jugalah kan. Tapi tak tahulah, okay. Cuma Teh rasa tempat tu tak sepatutnya buka lah untuk kita yang lemah. Dan itu sahaja daripada Teh. Ini adalah kisah benar yang terjadi dekat kawan Teh. Dan kawan Teh ni pun dia kata, aku kalau kena COVID lagi sekali memang aku quarantine kat rumah je. Yang lain pergi cari tempat lain. Itu sahaja daripada Teh. Jumpa di next video Teh. Assalamualaikum. Jangan lupa follow and subscribe Teh punya channel. Assalamualaikum.